Kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk puja dan puji bagi nama dan kebesaran-Mu. 主啊，我们感谢你，我们感恩今天我们可以在你面前。 Tibalah saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们到了时间，我们要一起思考你的话语。 Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami. 愿您的圣灵带领我们， Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. 让我们不只是聆听，但是也是行你的话语。 Kami mohon pertolongan-Mu untuk hamba-Mu yang menyampaikan dan juga yang menerjemahkan. 我们愿你赐福我们两位仆人， Biarlah Engkau menolong kami diberikan kesehatan. 你给我们一起同心。 Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. 我们愿奉耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Shalom. Saudara, menjadi sebuah sukacita kalau hari ini saya bisa kembali bersama-sama ada di antara saudara-saudara. 大家平安，我们感谢我今天可以在大家的面前一起。 Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan saudara yang tetap diberikan kesehatan, diberikan kesetiaan di dalam beribadah. 我非常感恩今天可以见到大家。 Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema, yaitu God Grace in Imperfect Family. 我们今天要一起思考，就是神的恩典在不完美的家庭里面。 Mari kita akan bersama-sama melihat bagian Alkitab yang akan kita baca dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 我们一起读圣经《约翰福音》第2章第1节到第11节。 Saya akan membacakan ayat 1 sampai 6 dan kemudian di dalam bahasa Mandarin akan juga dibacakan. 我会读第1章第1节到第6节，然后再中文读。 Yohanes 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 迦拿的婚礼，第3日，在加利利的迦拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里。耶稣和他们的门徒也被请去赴席，酒用尽了。耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有6口石缸摆在那里，每口可以省2-3桶水。 Pembacaan Alkitab sampai di sini, berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Haleluya. 我们读经到这边， Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， pada tahun 2021 tanggal 14 Agustus saya bersama Semu kembali ke kota Jakarta setelah emeritus. 2021年8月 2021 Agustus tanggal 14. 8月14号，我跟师母一起回到了雅加达，因为终止了服务。 Saudara, pada waktu saya kembali ke Jakarta, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. 我在回到雅加达的时候，我不知道会发生什么。 Yang saya tahu bahwa saya nanti akan melaksanakan yaitu emeritasi sehingga menjadi pendeta emeritus di GKI Sinode. 我就知道我终止了服务，我将会以
中职服务的退休的牧师来服务。 Masih masa-masa pandemi, sebab itu tidak kemana-mana, tidak ke gereja. Semuanya dilakukan juga kalau ibadah secara online, pergi kemana-mana secukupnya. 在那时候，大家都在家里面，都不去任何地方。 Tiap pagi saya penuh dengan ucapan syukur. 我每个早晨都充满了感恩。 Ketika bangun pagi, saya mengucap syukur karena masih diberi hidup. 我每一天早上我感恩，因为神还给我活， Masih disediakan segala sesuatu, tidak kekurangan apa-apa. 还给我任何我需要的东西，没有缺任何一件事， Masih diberikan kesehatan. 还给我健康。 Dan saya juga mulai bisa bertemu dengan anak, cucu, dan menantu. 然后我可以开始遇见我的家人、孩子、孙子， Yang ada di Jakarta. 在雅加达。 Sehingga tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat berubah sekali. 所以当然这一件每一件都是不同。 Kegiatan saya tetap di dalam kondisi artinya tetap menjaga relasi, berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, dan juga say hi dengan teman-teman, kontak-kontak. 当然我的生活里面都还是一样，我还是保持关系，跟朋友们，还有读经。 Di akhir kurang lebih hampir di tahun 2021 di bulan November, ada seorang yang menjadi ketua Family First Indonesia. 在2021年11月底的时候，有一位朋友成了 First Indonesia Family First Indonesia. Family 就是团长。 Dan dia adalah anak remaja pada waktu saya menjadi pendeta di GKI Bandung. 他那时候我在当GKI 万隆的时候，他还是一个年轻人。 Sekarang dia menjadi pengusaha yang berhasil di Jakarta. 他现在一位成功的商人。 Dan mempunyai beban pelayanan di antara keluarga-keluarga. 他有心服侍神。 Dia menceritakan bahwa di dalam perjalanan hidupnya, 在他生活当中，他说 15 tahun di dalam perjalanan hidupnya dia konsentrasi hanya untuk bisnis. 他15年里面在生活当中，他非常专注于经商。 Dan dia mengatakan dia abai dengan keluarga. 然后他说他忽略了他的家人。 Keluarga dicukup, keluarga diberikan segala sesuatu. 家庭里面充满了， Tapi pikiran dia hanya kepada bisnis. 但是他所有的精神就专注于 Dan 经商。 kemudian satu kali dia bertemu dengan seseorang di dalam yang juga menjadi pendiri Family First Global. 有一天他遇见了另外一个人，也是团队里面的 First Global 的一员。 Dia bertanya sebuah pertanyaan, apa tugas yang paling berat dan terbesar di dalam hidupmu? 他问了一个问题：你到底在生活里面，什么事情是最重要的？ Nah, tentu dia akan mengatakan bisnisnya. 当然是他说他的生意。 Tetapi kemudian diberikan penjelasan yang paling terbesar, yang paling terberat, yaitu menjadi ayah yang baik. 但是他后来得了一个回答说，最难的、最重要的任务就是成为好的父亲。 Maka hari ini dia bersedia untuk menjadi ketua Family First Indonesia. 所以他今天也愿意了成为 First Family Indonesia 的团长。 Saudara, ini adalah merupakan sesuatu yang diharapkan, yaitu melihat Family First Indonesia ini. 所以我们今天从 Family First Indonesia 看到， Di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. 在世界里面没有完美的家庭， Tetapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan keluarga, 在不完美家庭的当中， ada anugerah Tuhan yang bisa memulihkan kondisi keluarga-keluarga. 有神的恩典可以复兴了所有不完美的家庭。 Dari sejak 2021 itu saya mulai bergabung di akhir tahun itu menjadi seorang pengawas di yayasan atau di tempat tersebut. 我从2021年开始，我也
加入了，成为他们的一员， sebagai seorang volunteer, 成为sukarelawan. 成为一个议员。 Saudara, pada waktu di dalam perjalanan pelayanan yang berlangsung, 在那个服饰当中， masa-masa pandemi semakin lama semakin sirna, 就是menghilang. 就是那个已经不在家里面了， Sehingga pelayanan-pelayanan semakin terbuka kembali. 所以很多服饰都是恢复了原来的。 Saudara, beberapa kali saya diminta untuk mengajar di PPMT di berbagai tempat. 很多时候我被邀请了教书， Saya juga diajak untuk bersama-sama ada mission trip. 有很多去服饰的工作。 Saudara, saya melihat betapa begitu banyaknya keluarga-keluarga yang saya temui. 我看到了非常多家庭，我见到的， Di daerah-daerah 在很多村子里面， yang memiliki keluarga-keluarga yang sangat-sangat tidak harmonis. 有很多家庭不和谐， Tidak bisa mengerti bagaimana bisa menjadi keluarga yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. 他们不明白怎样让家里面可以由主带领。 Sampai saya usul dengan artinya teman-teman yang artinya bertanggung jawab untuk bidang pengajaran. 所以我就提出在团队里面有负责， Jangan hanya mengajar di PPMT itu berkaitan dengan peternakan, dengan pertanian, juga dengan perikanan. 负责教育的，不要只是负责教有关于他们的一些有经商的部分。 Jangan juga mengajar bidang teologia hanya misalnya salah satunya konseling ataupun juga apologetik atau mungkin homiletik. 不要只教有关神学院的一些传福音。 Tetapi yang juga penting adalah tentang pembinaan keluarga yang harmonis. 也是非常重要的，就是培养家庭和谐的部分。 Saudara, keluarga yang baik itu penting sekali. 和谐的家庭非常重要。 Kita bisa meraih apapun juga. 我们都可以成为任何一个， Mungkin itu adalah karir kita, 可能那个是我们的职业， pendidikan kita, 可能那是我们的教育， usaha kita. 我们的生意。 Tetapi jikalau keluarga kita berantakan, itu tidak ada artinya. 但是如果我们的家庭破碎了，那个没有 Tidak sesuai dengan maksud Tuhan. 没有合神的旨意。 Tuhan ingin keluarga-keluarga itu adalah sesuai dengan maksud dan rencananya. 神非常要我们的家庭顺他的旨意。 Saudara, di bagian ini kita mau membicarakan God grace in imperfect family. 我们今天要讨论的就是神恩典在我们不完美的家庭里。 Saudara, ada di dalam perjalanan ini tentu ada keluarga dan ada tantangannya. 我们在这里面有家庭，还有他的挑战。 Kita melihat bagaimana pada waktu itu ada pernikahan di Kana. 我们看迦拿里面有娶亲宴席， Saat pernikahan terjadi, maka mereka disebutkan kekurangan anggur. 当婚礼开始，他酒没了。 Saudara, kenapa mereka kekurangan anggur? 为什么他会缺酒呢？ Saudara, karena pada waktu itu tradisi dan kondisi di sana, setiap kali terjadi pernikahan maka pestanya itu berlangsung selama 7 hari. 那因为那时候风俗习俗里面，他们需要举行宴席7天， Maka selama 7 hari tuan rumah itu harus menyediakan tentunya makanan dan juga minuman, khusus juga anggur. 当然那时候主人办宴席的人都要准备食物，当然也是包括酒。 Anggur itu adalah merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan masa itu.
葡萄酒那时候是一个分不开的一个风俗。 Tidak ada anggur, tidak ada sukacita. 如果没有葡萄酒，就没有 Ada 喜乐 anggur, ada sukacita. 有葡萄酒就有快乐， Sebab itu anggur tidak boleh tidak ada di dalam sebuah pesta. 所以葡萄酒不能缺席。 Saudara, jangan salah paham. 弟兄姐妹不要误会， Maksud anggur di sini tidak berarti seseorang itu minum anggur sepuas-puasnya dan menjadi mabuk. 葡萄酒这里面不代表是每个人都可以喝的，最烂。 Pada waktu itu anggur memang menjadi sebuah bagian yang penting. 那时候葡萄酒是非常重要的一个部分， Tapi mereka yang minum anggur itu dalam arti ada batasnya. 但是他们喝的时候有限制的， Bukan untuk mabuk-mabukan. 不是喝醉。 Saudara ingat pada waktu Yohanes datang dan melayani, 弟兄姐妹，你记得约翰来服侍的时候， dikatakan ia tidak makan dan tidak minum. 他没有吃没有喝， Dan orang banyak berkata, ia kerasukan setan. 然后众人说他中邪了。 Ketika anak manusia datang, yaitu Tuhan Yesus, 当耶稣基督来的时候， maka Alkitab mengatakan, ia makan dan minum. 那福音说他吃他喝， Dan orang berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum. 然后众人就说看了他是吃鬼， Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 罪恶的朋友们。 Saudara, bukankah ini menjadi sebuah realitas? 不是我们这个是一个事实吗？ Anggur adalah bagian, ada anggur, ada sukacita. 有葡萄酒就有喜乐， Tetapi kita tahu bahwa kenapa harus 7 hari. 那为什么要7天呢？ Sebuah perjamuan 7 hari begitu lama. 7天之久， Tentu saudara kita tahu pada waktu itu transportasi begitu tidak seperti masa sekarang. 那时候的交通当然不是像现在那么发达， Banyak keluarga atau keluarga-keluarga mereka datang dari tempat jauh. 非常多亲戚从远来， Mereka tidak bisa datang sehingga perlu waktu, sepelang waktu ini 7 hari. 他们需要时间到来，所以需要7天的时间。 Hari ini kita dengan transportasi begitu mudah. 我们今天呢非常发达的交通， Saudara, di Jakarta dengan Bandung sekarang ada kereta api yang sangat cepat sekali. Orang bilang sekitar 30-40 menit sudah sampai. 雅加达到万隆有非常快速的交通，30分钟。 Nama kereta api juga disebut dengan wus begitu, saudara, saking cepatnya. 那个火车叫 Hus 名字，因为非常快。 Dan orang Jakarta pergi mencoba ke Bandung, sampai di Bandung cari makanan, pulang lagi ke Jakarta. 然后雅加达的人就去万隆找吃，然后吃完就回家。 Orang Bandung mencoba sampai Jakarta cari makan dan pulang ke Bandung. 也相反的，万隆的人也去雅加达找吃，然后再回家。 Saudara, itu yang terjadi. 这个就是事情发生， Transportasi begitu mudah. 交通非常方便。 Saudara, pada waktu saya berada di pedalaman Kalimantan Timur di tahun 81, 在81年代的时候，我在里面加里曼丹东加里曼丹里面， Kalimantan Timur. Pada waktu saya sampai di kota Samarinda, 我到了撒马林达， jadi kalau dari Surabaya ke Balikpapan 在泗水到巴黎巴班， dengan pesawat, kemudian dari Balikpapan sampai ke Samarinda itu ditempuh dengan ada kendaraan darat. 我搭车，在巴黎巴班去撒马林达搭车， Kemudian sampai ke Samarinda, untuk sampai ke tempat pelayanan saya yang namanya Damai, itu adalah sebuah kecamatan butuh hampir 30 jam dengan bis air. Kapal yang agak besar dikit lah begitu. 在撒马林达去我服侍的地方达麦需要30 jam. 30钟头， Ini bukan merupakan suatu hal yang gampang. 这个不是一件简单的事情。 Belum lagi berkeliling di seputar sana yang harus dengan kendaraan yang disebut dengan ketinting dan jalan kaki. 还有要在那边
坐个钉钉，还有走路， Tidak gampang perjalanan masa itu. 非常困难的一个旅程。 Tapi saya dengar dari teman yang artinya setelah sekian puluh tahun, beberapa tahun yang lalu saya berjumpa dengan seorang teman, dia mengatakan begini. 我遇到了一个朋友，很多年前，他说 Sekarang tidak usah pakai ketinting, 现在不用做个钉钉了， tapi ada jeep yang bisa berkeliling di sana. 有车 Jeep 车可以旋转在那边， Perjalanan ditempuh jadi sangat mudah. 所以旅程做了非常方便。 Saudara, itu kurang lebih yang kita bisa lihat gambaran yang terjadi. 我们大概可以看到一个情形， Saudara, bukan hanya dikatakan pestanya selama 7 hari. 不只是宴席7天之久， Sehingga mereka kehabisan anggur. 所以他酒没了。 Tapi kita tahu dengan jelas berarti keluarga yang menikah ini adalah keluarga yang sederhana, bukan orang yang kaya. 但是我们清楚知道，结婚的夫妇不是富裕的， Orang kaya tentu bisa menyediakan lebih banyak daripada apa yang dibutuhkan. 富人当然可以准备更多。 Dalam keadaan seperti ini, keluarga ini menghadapi krisis. 在这个情形里面，这个家庭遇到了困难， Tidak ada anggur, tidak ada sukacita. 没有了酒，也没有了喜乐。 Jikalau keluarga sampai mengalami seperti ini, 如果家庭遇到了这个情形， ini adalah merupakan suatu hal yang memalukan. 这个非常困扰的事情， Merupakan hal yang tidak baik. 一个非常不好的事情。 Tapi itu yang terjadi. 但是这个发生了， Sebab itu Maria menginfokan kepada Tuhan Yesus, mereka kekurangan anggur. 所以玛利亚通知耶稣，他们酒没了。 Saudara, kalau kita bersama-sama melihat kenapa Maria pada waktu itu terlibat di dalam hal ini. 为什么玛利亚遇到这个事情有所干预呢？ Kita bisa melihat Maria hadir di sana. 我们可以看到玛利亚出现在那个现场。 Maria meminta bantuan kepada Tuhan Yesus ketika tahu anggur habis. 玛利亚求告耶稣，当他知道酒没了， Semua keluarga Yesus termasuk adik tirinya semua juga hadir. 所有耶稣基督的兄弟都 Yesus 在， Yesus bersama murid-muridnya juga hadir. 耶稣的门徒们也在。 Murid-murid yang belum lengkap pada waktu itu. 那个时候门徒们还没有完整， Tetapi mereka sudah bersama-sama. 但他们已经在一起了。 Maria minta tolong. 玛利亚求告 Sebuah pertanyaan. 一个问题， Alkitab mencatat mujizat ini adalah mujizat yang pertama. 圣经记载了这是第一件神迹。 Artinya selama ini Maria belum menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 代表是有这一切发生的时候，玛利亚还没有看过神的神迹， Tetapi Maria tahu. 但是玛利亚知道， Dia tahu Yesus adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus. 她知道耶稣是从上帝而来的， Dia manusia tetapi juga dia adalah Allah. 他是人，但是也是神。 Dia manusia tetapi dia juga ilahi. 他是神，但是他有神性。 Maria menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. 玛利亚信靠主， Maria bergantung kepada Tuhan Yesus. 玛利亚投靠主耶稣， Supaya Yesus mau menolong. 让主耶稣要求救。 Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. 他不知道要发生什么， Tapi dia hanya mengatakan supaya Yesus mau menolong. 他只要投靠主，让他救他。 Apakah permintaannya dikabulkan? 他的意愿被完成了吗？ Dalam pembacaan itu kita jelas melihat permintaan, permohonan Maria belum dikabulkan. 在圣经里面，我们看出来了，玛利亚的求告没有被完成。 Yesus mengatakan sebuah perkataan, mau apakah engkau daripadaku ibu? 耶稣对他说：“你要什么，母亲？” Ini terjemahan bahasa Indonesia, saudara. 这是印尼文的 Di 翻译。 dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan dengan sangat jelas, berbeda. 在英文翻译里面非常的不一样。 Woman, what have I to do with you?
女生、女人，我要对你做什么？ Apa urusanmu dengan aku perempuan? 我与你何干？ Apakah ini kasar? 这是非常的不合理吗？ Tentu tidak. 当然不会。 Saudara, kita pernah ingat bagaimana Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan yang beriman pada waktu itu, perempuan di Kanaan. 我们记得，主耶稣基督也曾跟女人在迦拿。 Dia juga mengatakan sebuah perkataan dalam bahasa asli itu, gunai. 他也曾说 "gunai" 在希腊文， Perempuan. 女人。 Saudara, tentu ini ada maksud yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 当然，这个有代表主耶稣。 Walaupun jawabannya sulit 虽然他的答案是非常困难的， untuk dicerna oleh Maria, 玛利亚很难理解， belum waktunya. 还没有到时候， Ini yang dikatakan belum waktunya. 还没有到他的时候。 Saudara, dikatakan belum tiba saatnya oleh Tuhan Yesus 主耶稣说，时候还没有到， adalah kalimat yang seringkali dipakai di dalam Injil Yohanes. 是一句非常常使用在约翰福音里面。 Belum tiba saatnya, belum tiba waktunya. 时候未到， Artinya, saudara, ini adalah merupakan sesuatu yang kita bisa lihat. 这一个代表了我们可以看到的事情。 Ini adalah merupakan sesuatu hal yang Yesus ingin Maria mengertinya. 这个是耶稣要玛利亚理解的。 Apa yang ingin Yesus maksudkan supaya Maria mengerti? 耶稣需要玛利亚理解什么事情呢？ Seorang yang bernama Hendriksen, dia berkata seperti ini. 亨德利曾说 Waktuku belum tiba, 我的时间还没有到。 itu secara jelas menunjukkan kesadaran Yesus terhadap fakta bahwa ia sedang mengerjakan tugas dari Bapa. 那个是陈述了耶稣基督在非常清楚知道神安排他的责任。 Setiap bagian yang ditandai dengan pasti dalam ketetapan kekal. 是一个非常清楚记载在永恒里面，所以实行的每个动作。 Sehingga untuk setiap tindakannya ada waktu yang telah ditentukan. 所以每一个事情都被定在某一个特定的时间， Jadi bukan tiba-tiba, 所以不是突然的， bukan kebetulan, 不是意外的， tetapi sesuatu yang Allah rencanakan. 那是所有神的安排。 Calvin dia mengatakan seperti ini. 加尔文说， Pada saat Tuhan membiarkan kita menunggu dan menunda pertolongannya, 当主让我们等候、暂缓他的救援的时候， ia tidak tertidur. 他没有睡着， Sebaliknya ia mengatur semua pekerjaannya sedemikian rupa 他已经安排所有的工作， sehingga ia tidak melakukan apapun kecuali pada waktu yang tepat dan benar. 所以他没有做任何动作，除非在非常特定的时间。 Yesus ingin Maria mengingat hal itu. 耶稣要玛利亚记得这个事情。 Yesus ingin Maria menyadari siapa diri Yesus. 耶稣需要玛利亚知道清楚他的身份， Juga menyadari siapa diri Maria. 也知道他自己的身份， Sehingga Maria tahu kalau Yesus melakukannya bukan karena permohonannya. 所以当玛利亚知道如果耶稣行了，他不是因为他的求告， Bukan sebagai ketaatan kepada apa yang Maria minta atau lakukan. 不是因为听从了玛利亚所说的话， Tetapi ada rencana Allah di balik semua itu yang dia lakukan. 是有神的安排在背后的动作。 Saudara, betapa pentingnya sebuah keluarga di dalam meniti kehidupan rumah tangganya. 家庭里面有一个非常重要的事情， Semua keluarga punya permasalahan. 所有的家庭都有问题， Tidak ada keluarga yang sempurna. 没有完美的家庭， Tidak ada relasi suami istri yang sempurna. 没有夫妇关系的完美， Tidak ada hubungan keluarga yang berjalan semuanya sempurna. 没有任何关系家人人与人的关系走得非常完美， Tetapi ada tantangannya.
都有挑战， ada kesulitannya. 都有困难， Tetapi apakah kita bisa percaya kepada Tuhan? 但是我们可以相信主吗？ Seperti Maria percaya kepada pertolongan Tuhan. 如同玛利亚相信主的求救主， Walaupun sudah minta tidak dikabulkan, 虽然他求告了，但是没有被完成， dia tetap percaya. 他依然相信。 Saudara, dalam kehidupan kita pun sama, bukan? 在我们的生活当中也是一样，不是吗？ Tidak semua yang kita pikirkan, tidak semua yang kita harapkan terjadi. 不是所有我们想要的都可以， Tetapi satu hal yang pasti, saudara. 但是有一个非常确定的事情， Biarlah kita belajar seperti Maria. 让我们一起学习像玛利亚一 Pada 样。 waktu itu dikatakan Maria mendengar apa yang Yesus katakan. 那时候玛利亚听从了耶稣 Maka hal 说 yang 的。 kedua yang harus kita lihat, 第二件事情是 God grace in imperfect family. Anugerah Allah bagi keluarga yang tidak sempurna. 神的恩典在不完美的家庭， Bukan hanya kita bisa melihat tantangannya, 我们不只是看到它的挑战性， tetapi bagaimana kita berespon akan firman dan iman kepada Tuhan Yesus. 但是我们怎么样回应神的福音，还有神的。 Maria berkata kepada pelayan-pelayan, 玛利亚对他们的仆人说 lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus.：“ 做他所叫你做的事情。 Saudara, ini pesan yang penting. ”这个一个非常重要的信息， Percaya kepada firman-Nya. 相信神的话。 Dan Alkitab mengatakan di situ ada 6 tempayan yang berisi masing-masing 2-3 buyung. 圣经里面记载了有6个石缸，每一个石缸都有2到3桶水。 Ada beberapa perbedaan tentang menafsirkan satu buyung itu isinya berapa. 有很多翻译了那个一桶水是多少水。 Tetapi saudara, kalau kita bersama-sama melihat, kurang lebih gambarannya jikalau ada 100 sampai 150 galon, 如果我们看到如果有100到150加仑， sedangkan 1 galon berisi sekitar 3,7 sekian 如果 liter, 一加仑等于3.78公升， maka Hendriksen mengatakan fakal ini dinyatakan untuk menekankan betapa besarnya anugerah Tuhan kepada keluarga ini. 这个比喻着我们神的恩典如何多么的大的恩典对我们的家庭， Keluarga yang akan kehabisan anggur, 我们的家庭即将没有了酒， keluarga yang hampir kehilangan sukacita, 这个家庭即将失去了他的喜乐， kehormatan yang hampir terdampak. 他的差一点失去了他的尊严。 Saat itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. 那时候神给他们复生了， Yesus mencukupi kebutuhan anggur mereka. 耶稣填满了他们所需要的酒， Anggur lambang dan simbol sukacita itu diberikan, 酒代表了喜乐、快乐， bukan secukupnya, 不是给他最好， tetapi berlimpah ruah. 不是只有给他需要的，但是给他们非常的多。 Saudara, bukankah ini merupakan satu hal yang luar biasa dalam hidup kita? 弟兄姐妹，这个一个非常棒的事情。 Dalam pernikahan di Kana, Yesus menunjukkan 在迦拿的新婚宴， bahwa pernikahan pertama di Eden memang sudah rusak. 第一个婚姻在伊甸园已经腐败了。 Padahal saudara, setiap hari penciptaan 但是虽然每一天的造物， ketika diciptakannya terang, diciptakannya cakrawala, dan diciptakan darat, laut, dan seterusnya, 在上帝创造光与任何每一件事情， maka selalu dicatat apa yang sudah dikerjakannya baik. 他都记载了他所造的都是好的。 Dan di hari ke-6 dikatakan amat baik. 第6天他说非常好。 Saudara, Tuhan menciptakan keluarga sebetulnya begitu indah.
神创造家庭其实非常 Tuhan 美满， mempunyai rencana yang indah untuk keluarga 主有非常好的安排， yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. 以他形象样式造了， Diberikan anugerah mandat budaya 他给我们人的人文化， untuk berkembang biak atau dengan kata lain beranak cucu. 给我们传宗接代。 Juga bukan hanya itu tetapi diberikan untuk menjadi mandataris Allah di dalam pengelolaan dunia ini. 不只是那个，但是我们给予权限管理所有的造物的。 Tapi ketika jatuh dalam dosa, 但是当我们在犯罪的时候， dosa jatuh di dalam keluarga yang diciptakan Allah itu. 罪恶在我们家庭里面， Adam dan Hawa berontak terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. 亚当夏娃他对神反抗了。 Tetapi di dalam peristiwa di Kana, 但是在迦拿的一个事情， Tuhan memulihkan, saudara. 主复兴了，复兴， Tuhan memperbaiki. 主Tuhan juga memberikan sebuah anugerah tersendiri. 主给他们非常好的恩典， Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang dipulihkan. 所以这个家庭被复兴了。 Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. 没有完美的家庭， Tetapi anugerah Tuhan yang sempurna akan menolong menyempurnakan keluarga-keluarga. 但是主的恩典让我带领我每一个家庭。 Saudara, tahun ini 2024. 今年2024年， Saya menikah tahun 1982. 我1982年结婚， Tidak terasa hampir 42 tahun. 不知不觉就到要40年头。 Saudara, saya menikahi seorang wanita yang tidak sempurna. 我娶了一个不完美的妻子， Dan dia juga menikahi suami yang menjadi hamba Tuhan yang tidak sempurna. 她也嫁给了我一个不完美的神的仆人。 Kami memiliki anak-anak, 我们有了孩子， mereka bertumbuh 他们成长 di dalam sebuah proses perjalanan iman. 在一个信仰的旅 Dan 程。 saya selalu melihat, saudara, 我常常看到 mendengar baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan dan melakukan, 我听神的话语，然后我做行， menjadikan anggur sukacita itu melimpah. 让那个酒的快乐。 Kita bisa saja menjadi keluarga yang tidak sempurna, 我们可以有一个家庭不完美的家庭， tetapi kita tahu kasih Tuhan yang besar untuk kita semua. 但是我们明白神的爱非常的大， Dia bisa pulihkan. 它可以复兴我们。 Saya ingat sekali, saudara, bahwa di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, 我记得我在生活当中，我家庭当中， ketika saya menikah, maka saya memiliki partner doa bersama istri. 在我结婚的时候，我拥有了一个一起祷告的。 Ketika anak-anak dilahirkan, bertumbuh bersama kami memilih family altar bersama anak-anak. 在我们有了孩子，我们有一个家庭团聚。 Mendidik anak-anak bukan hal yang mudah, bukan? 教育孩子们不是 Ada 艰险的， suka dan duka. 有喜怒哀乐。 Kadang-kadang mereka bisa taat, kadang-kadang juga tidak taat. 有时候他们可以听从，有时候他们 Dan 顽皮。 Tuhan ingin kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang adil. 神要我们知道，我们崇拜的神是一个正义的， Dia memberikan disiplin kepada kita. 他给我们的自律， Tapi juga Allah, kita adalah Allah yang penuh kasih. 但是他也是非常充满爱的神。 Kita pun harus memberikan kasih kepada keluarga kita. 我们也要给我们的家人爱， Kasih dan keadilan harus berjalan selaras. 爱与正义要公正，要公平， Kasih dan keadilan itu harus paralel. 爱与公正要平行。 Saya ingat pada waktu saya harus marah dengan anak-anak. 我记得我需要教育我孩子的时候， Saya akan marah. 我会骂他们； Tetapi pada waktu saya harus mengasihi, saya mengasihi. 当我需要
爱他们，我会关怀他们。 Setiap kali saya kalau marah, 每一次我要骂的时候， saya suka bicara dengan mereka. 我跟他们讲， Pertanyaannya, tahukah kamu kenapa papi marah? 你知道为什么爸比生气吗？ Kalau mereka bilang tahu, 如果他们说知道， kalau kamu tahu, yuk kita perbaiki. 如果你知道，那我们一 Kalau 起 dia 改 bilang 变。 saya tidak tahu, 那如果他说我不知道， saya harus jelaskan, saudara, 我会解释， supaya mereka tahu. 让他们知道， Kalau salah, itu adalah salah. 如果错误就是错误， Tapi jangan lupa, saudara, 但你不要忘记， setelah bertemu, berbicara, 当我们见到了讲话， berdoa bersama. 一起祷告。 Saya selalu mengucapkan 2 kata. 我常常说2句话， Kata yang pertama adalah God loves you. 第一句是神爱你， Sambil memeluk anak-anak. 在说的时候我拥抱他们。 Dan kata kedua saya mengatakan I love you. 第二句话是说我爱你。 Saudara, anak yang dirangkul oleh ayah dan ibunya seperti itu. 在父母拥抱的时候， Istri yang dipeluk oleh suami dan anak-anak seperti itu. 妻子、孩子被丈夫拥抱的时候， Orang tua yang dipeluk oleh anak-anak seperti itu. 父母被拥抱、孩子们拥抱的时候， Saudara tahu, 弟兄姐妹知 itu 道， adalah merupakan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. 那个一个非常很好的事情。 Ketika saya ingat bahwa saya adalah anak, pernah menjadi anak tentunya. 当我记得我曾经也是孩子的时候， Tidak pernah saya merasakan ketika masa kecil bertumbuh dipeluk oleh ayah dan ibu saya. 我儿时没有经历过父母拥抱， Tetapi ketika saya menjadi orang yang percaya, 但是我信主的时 yang 候， pertama-tama saya bangun 第一件我开始 adalah 建立的 adalah keluarga yang berpusat kepada Allah. 就是我家庭忠于神的家庭。 Anak-anak akan mengenal Allah melalui orang tuanya. 孩子们信主耶稣，透过他们的， Bukan sekedar dikasih uang, 不只是给他们钱， bukan dikasih handphone ataupun apa saja, 不只是给他们手机或任何物件的事情， tetapi dikasihi, dipeluk dan ada 1000 kata maaf untuk mereka. 但是给他们爱、拥抱，还有非常多的原谅。 Saudara, hari ini saya sangat bersyukur, 今天我非常感恩， penuh syukur 充满喜， karena masih memiliki mereka. 因为我还有他们， Dan saya bisa melihat perjalanan hidup mereka yang diberkati oleh Tuhan. 我可以看到他们的生活被主带领， Anak-anak yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan 孩子们诚心信主， dan rindu memuliakan Tuhan. 他们渴望荣耀主， Kiranya Tuhan tolong kepada kita semua. 主求救我们， Kita mengalami jamahan dan pemulihan dari Tuhan. 主给我们复生。 Jikalau ada keluarga kita 如果有我们家里的人 yang mungkin berselisih satu dengan yang lain, 彼此伤害， Bapak-bapak, pulihkanlah melalui kasih-Mu. 父亲们复兴他们，透过你 Ibu-ibu, 爱， pulihkanlah mereka juga berdasarkan kasih-Mu. 母亲们给他们复兴，透过你的爱。 Sudah pernahkah pada waktu kita melihat anak jauh dengan diri kita, 我们有没有看到我们的孩子与我们远离？ kita serius memikirkan hal ini? 我们非常严肃的思考这件事。 Saudara, saya pernah memberikan nasihat kepada seseorang yang mengatakan dia sangat jauh dengan anaknya. 我也曾经跟一位跟我们商量的，跟他们的孩子远离。 Saya katakan begini, 我跟他们说， pernahkah engkau berbicara berdua dengan anak? 你曾有跟你孩子们Katakan 对话吗？ dan katakan kepada anakmu, 你有跟他们说吗？ bolehkah engkau jujur mengatakan apa saja tentang apa yang sikap yang kau anggap tidak benar dari aku? 你可以诚恳的告诉我有哪一个不对的吗？ Saya tidak akan marah,
我不会生气， Saya tidak akan protes. 我不会反对， Saya ingin kamu ngomong semuanya. 我要你把所有的事情 Yang 说 kedua 出来。第二件事， Kalau ada kesalahan saya sebagai ayah, 如果我为父亲有做过错事， maafkan saya. 原谅我， Saya bukan orang sempurna. 我不是完美人， Bukan ayah yang sempurna. 是完美的父亲， Tapi Allah adalah Allah yang penuh dengan anugerah. 但是神是我们非常有恩典的人。 Maafkan saya. 对不起， Saya juga memaafkan engkau. 我也原谅你。 Ketiga, 第三， kalau engkau sudah memaafkan saya, 如果你原谅了我， sekarang apa yang engkau pikir saya harus lakukan kepadamu? 接下来你需要我做什么事， Supaya relasi kita menjadi relasi yang baik. 让我们的关系变好， Seperti relasi Tuhan dengan aku, kita, semua orang berdosa dengan Tuhan yang kudus itu. 如同我们跟神的关系已经腐败的关系。 Saudara, ini yang saya sampaikan kepada dia. 这些是我对他说， Dan itu mungkin saja kepada istri kita. 那是可能对我们妻子说。 Ada banyak istri sudah sebel sekali dengan suaminya. 很多妻子非常厌恶她的 Ada 丈夫， suami yang sangat tidak suka dengan istrinya. 有很多丈夫非常不喜欢他的妻子。 Marilah kita menerima anugerah Allah yang besar di dalam keluarga kita yang tidak sempurna ini. 让我们接受主奇妙的恩典。 Kiranya Tuhan tolong kita. 愿上帝救我们， Kasihani kita. 怜悯我们， Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang baik. 让我们的家庭变好。 Saudara, saya ingin katakan, 我要对你们说， jikalau kita menjadi keluarga walaupun keluarga yang tidak sempurna, 虽然我们家庭不完美， tetapi kita diberikan kebahagiaan. 但是神给我们的喜乐， Ada sukacita di dalam perjalanan hidup kita. 我们在生活当中有快乐， Sehingga selalu bersyukur kepada Tuhan. 所以我们可以每次感恩， Dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Dia. 归于荣耀归于神。 Kita berdoa. 我们祷告， Bapak Sorgawi, terima kasih. 上帝的，我们感恩， Suara hamba-Mu dan yang menerjemahkan sudah berhenti. 我们的声音已经结束了， Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada kami. 但是我们相信你的灵一直对我们说话。 Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam permasalahan. 主，我们求你复兴我们所有家庭不完美的家庭。 Tuhan, tolong relasi suami dan istri. 神救我们夫妻的关系， Tuhan, tolong relasi antara orang tua dengan anak-anak. 父母对孩子们的关系。 Tuhan, tolong dan pulihkan relasi antara anggota keluarga kakak dan adik. 复生了我们姐姐弟兄们的关系， Kasihanilah jemaat-Mu. 怜悯我们， Kasihanilah kami semua. 怜悯我们大家， Supaya anugerah Allah yang besar itu menjamah memperbaiki hidup kami. 让主奇妙的恩典在我们生活。 Dalam nama dari Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali. Terima kasih.